Hai, hari ni Bella nak kongsi sikit cerita tentang kalau hampa baca ke tajuk kat bawah ni, Shinchan dan juga Doraemon. Macam mana komik ni boleh tercetus dijadikan sebuah komik. Okey, siapa je yang tak kenal Shinchan, komik Carry On Shinchan ni? Mak-mak kita, pada zaman mak kita, pada ayah kita lagi, memang kartun ni memang sangat jadi kegemaran rakyat Malaysia. So kita nak tahu macam mana terciptanya cerita Shinchan ni? Jom dengarkan. Okey, pada satu hari tu, Mak Shinchan bernama Miss Sae, dia orang pergi membeli belah barang dapur. Mak dia pun bawa lah dua anak tu, Shinchan dan juga Himawari. Lepas tu, waktu mak dia tengah sibuk-sibuk pilih barang untuk membeli tu, si Himawari ni pun pergi ke jalan raya kan, jalan raya. Kemudian Shinchan perasan yang mak dia tengah sibuk pilih barang kan. Lepas tu Shinchan pun pergilah nak cuba selamatkan adik dia. Tapi yang malangnya, kedua-dua mereka telah diragut nyawa. Oleh disebabkan itu, Miss Sae sangat-sangat sedih dan juga bapa Shinchan pun sedih atas kejadian kehilangan kedua-dua anak mereka. Jadi tercetuslah orang panggil mak ayah Shinchan ni. Diorang pun waktu tu dah perasaan waktu tu memang sedih. Mak ayah dia pun ambil lah Carry On kegemaran anak-anak dia, suka main, lukis balik, gambarkan balik setiap momen yang terjadi dalam rumah tu. Kemudian dari situlah terciptanya Carry On Shinchan ni, komik dia. Kalau hampa nak tahu, keluarga Shinchan ni ataupun dipanggilkan keluarga Nohara, dia berada di bandar Kasukabe. Tak cukup dengan kehilangan kedua-dua anak kesayangan mereka, selepas beberapa lama Miss Sae dan suaminya juga kehilangan anjing peliharaan mereka, iaitu Shiro, selepas sahaja pemergian anak mereka. Bertambah lagi lah kesedihan mereka. Kalau hampa nak tahu siapa pelukis Carry On Shinchan ni adalah Yoshito Usue. Dia ni lah yang melukis komik manga Carry On Shinchan ni. Difahamkan cerita Shinchan ni, kalau hampa nak tahu, Yoshito sendiri sahaja yang tahu sama ada cerita ni adalah benar atau tidak. Yoshito mengatakan bahawa cerita ini hanyalah imajinasi dia ataupun bayangan dia tentang watak Shinchan itu sendiri dan keluarga Nohara. Okey, sekarang kita nak masuk dalam cerita kisah Doraemon. Macam mana tercetus pula cerita Doraemon ni, kan? Saya pasti semua tahu cerita Doraemon ni, Doraemon dan juga Nobita yang berkawan baik. Okey, cerita ni, kisah Doraemon ni, dia tercipta pada tahun 1970. Bermakna lama dah lah cerita ni ada kan. Jadi kita sebelum nak cerita macam mana terciptanya figura Doraemon ni, kita pergi ke sinopsisnya dulu. Okey, Nobita seorang kanak-kanak lelaki yang sikapnya selalu dibuli, selalu dipinggirkan oleh rakan-rakan sebaya dengan dia kan, disebabkan dia dungu ataupun kata lambat lah, bodoh lah kan. Dia punya sifat perwatakan Nobita tu sendiri. Okay? Dan Nobita ni kita tahu dia selalu minta tolong pada Doraemon, sebab Doraemon ni adalah robot yang datang daripada abad 22. Okay? So disebabkan Doraemon ni dia banyak alat-alat yang dapat membantu Nobita, jadi Nobita ni selalu sangat minta tolong dengan Doraemon. Disebabkan itu perkara yang
niatnya Doraemon nak tolong bukan malah menjadi baik, tapi menjadi selalunya kita tahu menjadi lebih buruk keadaan yang berlaku kan. Itu memang antara plot cerita Doraemon tu sendiri. Okey, sekarang saya nak masuk macam mana terciptaan watak dan perwatakan dari cerita Doraemon ni. Okey. Okey, kalau apa nak tahu, Nobita tu sendiri dia adalah seorang kanak-kanak yang dia ada penyakit mental iaitu skizofrenia. Yang penyakit tu adalah halusinasi. Halusinasi. Nobita ni ada penyakit tu pada usia umur dia 9 tahun. Disebabkan tu Nobita ni ada satu membayangkan satu watak yang sebenarnya tak wujud pun. Watak tu adalah Doraemon. Dari kecil lagi, daripada dia umur 9 tahun, dia selalu berkawan dengan Doraemon tu disebabkan penyakit halusinasi dia tu lah. Bila dia masuk umur, Nobita ni bila dia masuk umur 16 tahun, dia pun dia ada pergi ke jumpa membuat rawatan kan. Dia membuat rawatan yang sebenarnya pada dia umur 9 tahun sampai 16 tahun tu dia baru sedar yang dia ada penyakit tu. Penyakit halusinasi tu. Jadi setelah dia tahu yang sebenarnya Doraemon ni tak wujud pun dekat dunia ni, si kanak-kanak tersebut tu pun, Nobita tu pun, bila dia tahu yang kejadian sebenar apa yang terjadi dalam diri dia tu pun, dia sangat-sangat kecewa dengan kehidupan dia. Dia pun membuat pilihan untuk membunuh diri. Jadi dari situlah ceritanya terjadinya komik Doraemon tu sendiri. Sedih kan bila kita tahu tentang macam mana terciptanya ataupun macam mana terjadinya asal usul Doraemon ni. Tapi cerita ni juga dikatakan adalah inspirasi daripada pelukis cerita tu sendiri. Dia ambil sedikit daripada cerita kanak-kanak tersebut, kemudian dijadikan sebagai cerita Doraemon. Dia hanya ambil inspirasi. Dia tak ambil keseluruhan cerita lah. Dia ambil sikit saja untuk jadikan inspirasi dia untuk mencipta watak Doraemon ni. Okey, kalau hampa nak tahu pelukis dia tu sendiri, kalau hampa dapat tengok kat dalam gambar ni, iaitu Fujiko, dia telah pun pergi pada tahun 2012. Okey, ini adalah hasil karya Fujiko tu sendiri. Kalau hampa dapat tengok. Okey, itu saja dari saya untuk kisah kali ini. Bella nak cerita. Apa dah tahu cerita-cerita kisah Shinchan dan juga Doraemon. Untuk apa nak tahu lagi cerita ni, please subscribe video Bella. Please subscribe YouTube Bella dan bagi like bagi like ataupun komen cadangan lah apa nak cerita, apa yang boleh Bella ceritakan. Okay, bye, jumpa lagi.